bersama dengan saya, Afiq Syazwan. Dan saya, Ahmad Nazri. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, hari ini kita akan belajar bagi kertas chemistry. Subjek chemistry. Kertas 3. Afiq, nak tanyalah. Afiq dulu sewaktu SPM ambil tak paper chemistry ni? Ambil. Dan macam mana resultnya? Okey lah. Okey lah. Tanyalah. Akmal. Si. Jujur sangat. Alright, dan saya pastikan siapa yang mengambil subjek chemistry bagi kertas 3 mesti ramai nak tahu macam mana kita nak tackle kertas ini, betul tak? Sebab sebenarnya kertas 3 ni yang membantu kita punya keputusan chemistry ni. Sebab kertas 3 ni kita kena menjawab langkah-langkah macam mana kita dalam sesebuah eksperimen tu. Tapi bukan kita je dalam studio. Kita akan bersama dengan cikgu yang katanya 13 tahun mempunyai pengalaman kan dalam mengajar subjek kimia ini. Dah katanya beliau daripada SMK Sentul Utama, Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kami nak pesan anda semua yang di rumah, kita kena ingat sekarang kita masih lagi belum menang. Stay safe, stay at home, sentiasa cuci tangan dan jaga jarak. Alright? Yes. Alright, baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom kita panggil guru yang akan mengajar anda semua. Ini dia Cikgu Suling. Cikgu, apa khabar? Baik. Sihat, Cikgu? Sihat. Sehat. Cikgu, saya pasti dekat rumah tu dah tak sabar-sabar macam mana kita nak tackle bagi kertas 3 subjek kimia ini, Cikgu. Jadi, dipersilakan, Cikgu. Okey, sebenarnya subjek kimia ni, kertas 3 ni merupakan kertas yang dianggap paling senang. Kalau nak banding dengan kertas 1 dengan kertas 2. Dan kalau kita nak skor, kertas 3 lah kuncinya. Kertas 3. Sebab untuk kertas 3 ni, kalau kita jawab, kita janji jawab benda yang betul dan bertepatan, kita akan dapat markah. Itu yang saya pasti banyak pelajar nak tahu tu, Cikgu. Ya. Okey. Mari kita tengok sedikit tentang paper 3 dulu. Jom. Boleh? Okey. Dalam kertas 3 ni, kita ada 2 jenis item. Okey. Okey. Satu jenis item tu, item yang pertama ialah item jenis berstruktur. Okey. Tahu ke tak corak item berstruktur ni? Kalau 10 tahun yang lepas, mungkin tahu, Cikgu. Selepas 10 tahun, 10 tahun Ui, lama betul. mungkin sudah lupa, Cikgu. Coraknya tak berubah sangatlah kalau nak dibandingkan dengan 10 tahun sebelum ni. Cuma mungkin cara jawab untuk dapat banyak markah tu lain sikit. Okey, baik. Dan item yang kedua ialah item respons terbuka. Tahu tak? Tak tahu juga, Cikgu. Respons terbuka ni dia lebih kepada macam kebat lah, Cikgu. Dia something macam kita mengaplikasikan kehidupan seharian ke ataupun diberi certain situasi. Macam mana kita nak build up satu eksperimen daripada situasi tersebut. Okey, baik. Lebih kepada untuk pelajar-pelajar kita menguji kemahiran berfikir aras tinggi setiap pelajar. Ya. Okey, baik. Okey, Cikgu. Kita dah tahu. Seterusnya. Seterusnya. Now, ini adalah kemahiran proses sains yang diuji dalam kertas 3. Okey. Yang pertama ialah mengukur dan menggunakan nombor. Baik. Maksudnya nombor lah. Banyak angka. Okey. Yang kedua, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah, saya rasa dari dulu sampai sekarang sama je. Ada 3. Yang ketiga, membuat hipotesis. Sebab bila dah ada pemboleh ubah, kita kena buat hipotesis lah. Betul. Okey. Yang keempat, membuat inference. Okey. Now, ada lagi. Yang kelima, memerhati. Kita perlu perhatikan sesuatu. Eksperimen itulah. Ya, betul. Baik. Okey. Membuat definisi secara operasi. Okey. Yang ini adalah musuh utama murid-murid. Kenapa tu, Cikgu? Diorang kadang-kadang lupa macam mana nak tulis definisi secara operasi. Tapi hari ni jangan risau. Saya akan membantu. Ya, sebab tu anda sebenarnya stay dengan kita orang ni sampai habis subjek ni. Cikgu akan beritahu semua. Okey, dan seterusnya dah berkomunikasi, Cikgu. Ya. Sebab kita tak ada cara lisan untuk berkomunikasi kan dengan penyemak tu kan. So, caranya ialah dengan penulisan. Baik. Itu caranya. Okey. Yang seterusnya, menginterpretasi data. Bila kita dah ada data, kita kena interpretasikanlah data tu. Kalau tak, data tu untuk apa?
Ya, baik. Faham. Betul cikgu? Ya. Seronoklah dengan cikgu ni. Okey, cikgu. Okey. Teruskan. Now, ada lagi. Meramal. Kita kena buat ramalan juga. Okey? Dalam soalan tu sebab dia soalan panjang. Okey? So kita perlu meramal. Okey. Dan mengelas saya rasa dah tahu dah. Classification kan. Yap. Okey, mengeksperimen, experimenting. Yes. So kita kena build up eksperimen. From first step sampai step yang terakhir. Okey. Okey. Dan Dan terakhir. menghubung kait ruang dan masa. Okey. Okey. So tadi adalah 12 kemahiran proses saintifik yang confirm dalam paper 3 akan ada. Confirm cikgu Confirm. Semua ni memang dalam paper 3. Okey. Sebab tu saya kata paper 3 tu dia pegang setiap murid untuk skor. Baik. Okey. Rasa macam takut pula. Nervous pula. Nervous pula. Okey. Okey. Ini dia. Mengukur dan menggunakan nombor. Saya baca boleh cikgu? Boleh. Cara menentukan bilangan titik perpuluhan untuk pengukuran pada alat atau radas. Ya. Maksudnya di situ cikgu? Kita ada macam-macam radas di dalam makmal kan? Okey. Tapi setiap radas ni Okey. dia ada bilangan titik perpuluhan yang kita kena tepati. Right. Maksudnya kita tak boleh sebarang je tulis. Okay, kita tengok beberapa contoh. Boleh? Okey. Kalau kes untuk voltmeter dan ammeter, fungsi dia untuk dia detect arus elektrik. Arus elektrik. Ya. Yap. Okey. Mari kita tengok macam mana nak tentukan bilangan titik perpuluhan untuk dua radas ni dulu. Boleh? Okey. Okey, Afiq baca. Okey, langkah silakan. 1. Ambil senggatan terkecil pada voltmeter atau ammeter. Maksudnya, cikgu? Apa maksudnya? Okey, mari kita tengok contoh. Boleh. Okey, ini dia. Senggatan terkecil, nampak tak anak panah yang warna merah, Merah. tu? Nampak cikgu? Okey, itu maksudnya bacaan yang paling kecil yang kita boleh dapat daripada voltmeter atau ammeter. Ammeter. Okey. Di sini contoh yang saya bagi ialah 0.2 volt. Volt. Ya. Okey. 0.2 ni kalau kita ikut langkah yang kedua tadi Okey. perlu dibahagikan dengan 2. Okey. Okey. Bila bahagi 2 kita dapat 0.1. 0.1. Oh. 0.1 ni berapa titik perpuluhannya? Berapa titik perpuluhan? 1? Ya. So jawapan untuk voltmeter ni semua bacaannya kena 1 titik perpuluhan. Oh, baik. Okey. Maksudnya kadang-kadang bila kita diberi situasi kalau dia ada 2 titik perpuluhan contohnya okey 0.05 Okey. okey jadi jawapannya semua mesti dalam 2 titik perpuluhan. Oh, baik. Sekiranya tidak menjadi 2 titik perpuluhan, dia jadi salah lah. Itu bukan jawapan dia. Okey, kita tengok untuk radas yang lain pula. Baik. Sebab radas-radas kan dia berbeza. Berbeza. Okey. Untuk pembaris, bilangan titik perpuluhannya 1 titik perpuluhan. Okey. So, semua ukurannya 9 adalah 1 pi. Oh, okey. Tapi jangan lupa unit. Unit Lupa unit pun hilang. Sentimeter. Kena ada unit. Baik. Okey. Okey. Untuk penimbang digital, 1 titik perpuluhan. Melainkan di dalam rajah diberikan 2 titik perpuluhan bacaannya. Kalau 2 tipi, kita letaklah 2 tipi. 2 tipi tu ialah titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Okey. 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 Baik. Ada lagi. Okey. Sekarang ni jam randik silinder penyukat 50 cm padu. Ingat lagi silinder penyukat? Ingat cikgu? Mana boleh tak ingat? Yang itu cikgu? yang itu? Betul ke cikgu? Yang panjang tu. Yang panjang tu cikgu. Okey, pipet 25 cm padu. Okey. Termometer 0 hingga 110 darjah Celsius. Okey. Dan voltmeter 0 hingga 3 volt. Okey. Semuanya 1 titik perpuluhan. Oh. Tetapi perkara yang paling penting ialah walaupun dia 1 titik perpuluhan, dia kena diakhiri oleh 0 atau 5 saja. Atau 5. Oh, So yang ni contoh-contoh. Contohnya jam randik 31.0 saat. Saat. Dia tak boleh tulis 31 saat sahaja.
Dia kena 31.0 saat. Baik. Untuk silinder penyukat 50 cm padu pula 20.0 cm padu. Okey. Kalau dia punya isi padu lebih sedikit, dia kira 20.5 cm padu. Okey. Itu yang dikatakan mesti diakhiri dengan kosong atau 5. Ya, betul tu. Okey. Baik. Now, untuk pipet memang dia standard 25 saja sebab dia ada tanda senggatan yang warna biru tu. Okey, pada radas ni dia memang ada senggatan tu, maka dia memang 25 sahaja. Untuk termometer pula 36.5 darjah Celsius atau 37.0 darjah Celsius. Untuk voltmeter 3.5 volt. Okey. Alright. Now, untuk burette 50 cm padu, dia special sedikit. Okey. Dia ada 2 titik perpuluhan. Okey. Standard dia memang 2 titik perpuluhan. Baik. Okey. Dan contoh ni 10.00 cm padu dengan 15.30 cm padu ataupun 14.25 cm padu. Okey. Okey. Jadi ini adalah yang pelajar-pelajar di rumah perlu hafal ataupun macam mana cikgu sebenarnya? Sebenarnya cara yang paling senang balik kepada yang kita belajar tadi yang tanda senggatan tu. Okey. Janji kalau dia bahagi 2, walaupun dia tak mampu nak menghafal radas tersebut, dia masih boleh menyelamatkan pelajar tu. Okey. Baik. Baik. Seterusnya cikgu. Now next. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey. Panjang kan? Nak kami baca ke? Boleh. Boleh. Okey. Silakan Hafiz. Seorang pelajar hendak menyediakan garam terlarutkan melalui tepi sikit kepala. Okey. Tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Isi padu asid hidroklorik HCl 2.0. Macam nak sebut tu cikgu? HCl lah. HCl 2.0. MOLDM tu macam nak sebut cikgu? Mol per dm padu. Okey. Hafiz, saya tahu apa yang terbaik untuk kita dua ni, Hafiz. Okey. Memandangkan biasalah waktu rehat lah kan. Yalah tu. Waktu rehat pun makcik Katiba masak hari ni katanya bihun tom yum. Kalau kita nak tahu macam mana nak menyelesaikan soalan ini, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita rehat dulu. Wah, you know about this thing ya? Bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baik, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Suling. Teruskan cikgu sesi pembelajaran kita. Kita dah tahu soalannya dan macam nak menjawab bagi soalan ini. Ya, okey. Mari kita teruskan. Now, ini ialah contoh yang kita, biasanya ditanya dalam soalan. Okey. Okey. Di mana kita kena menulis bacaan bagi setiap radas yang diberikan. Okey, yang contoh yang pertama ni, okey, set 1 dia berada di senggatan yang ketiga. Nampak tak? Nampak? Sekejap cikgu Okey. Senggatan yang ketiga. Okey. So dia 0.30. Okey, sebab burette ni bacaannya mula dari atas, terbalik. Selalunya kita baca dari bawah kan. Yang ni kita baca dari atas. So 1, 2, sorry. Okey. 3. So 0.30 cm padu. Okey. Untuk bacaan akhir burette bagi set yang pertama, Okey. 25.30 cm padu. So, kita baca daripada atas. Ya. Okey. Okey. Set yang kedua pula 25.30 cm padu. Seperti biasalah kita baca dari atas kan. Okey. Dan bacaan akhirnya 49.80 cm padu. Okey. Nah, set yang ketiga pula bacaan awalnya 0.50 cm padu. Dan yang bacaan yang akhirnya pula 25.00 cm padu. Baik. Jadi ini pelajar perlu nyatakanlah. Ya. Baik. Biasanya kalau dalam soalan tu memang ruangan ni dikosongkanlah. So pelajar-pelajar dia kena tulis jawapan kat dalam tempat-tempat kosong ni. Baik. Jadi pelajar-pelajar dah boleh faham.
Ya. So, senang kan? Senang, cikgu. Ada jawapan semuanya senang. Buat masa ni senang Ya. lagi. Okey, seterusnya cikgu. Now, untuk yang seterusnya, Okey. kita belajar pula mengawal pemboleh ubah. Okey. Ini kita ada 3 jenis pemboleh ubah. Okey. Okey. Now, first dimanipulasi. Dimanipulasikan tu ialah manipulate. Kita manipulate. Maksudnya lebih kepada pemboleh ubah yang menukarkan data suatu eksperimen. Yang kedua, bergerak balas. Okey, iaitu pemboleh ubah yang respon kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. That means disebabkan oleh dimanipulasikan, Dia bergerak balas. Dia bergerak balas. Dia bergerak balas. Reaction. Baik. Okay. Dimalarkan pula, dia ada berubah. Okey. Maksudnya dari awal sehingga akhir eksperimen, dia tetap sama. Okey. Okey? Now, next kita tengok membuat hipotesis pula. Sebab bila dah ada pemboleh ubah, kita kena ada hipotesis. Betul. Okey. Apa itu hipotesis? Macam mana kita nak tulis? Okey. MV tu ialah manipulated variable. RV, responding variable. Yes, pandai. Ingat lagi. Papa so proud of you, anak. Okey, diikuti RV bersama dengan satu arah. Arah tu maksudnya dia menunjukkan indication yang dia naik ke, turun ke, berkurang ke ataupun bertambah. Ataupun mana-mana perkataan yang menunjukkan pertambahan atau pengurangan. That means dia tak limit lah. Dia tak limit, benda tu kena macam tu juga. Okey. Yang kedua pula tentang hipotesis, penulisan hipotesis yang mungkin salah tetapi dengan teknik yang betul boleh dipertimbangkan. Selagi dia ada tulis jawapan kat situ, dia masih mampu mendapat markahnya lah. Itu yang dikatakan boleh dipertimbangkan. Ya. Baik. Okey, cikgu. Faham. Okey, kita tengok lagi. Now, ini adalah beberapa contoh teknik penulisan pemerhatian yang cikgu nak betulkan hari ini. Okey. Okey. Now, first, kita ada larutan berwarna ungu hilang. Warna larutan tu tak boleh nak hilang kan? Logiknya lah. Okey. So dia bukan sesuatu yang kita perhati. Perhati tu masuk dengan penglihatan kita. Okey. So larutan warna ungu bertukar menjadi tidak berwarna. Okey. Yang kedua, tiada tindak balas. Oh, salah cikgu Ya. Tindak balas ni ialah benda yang kita tak nampak. Tapi perubahan kita nampak. Okey. Sebab tu kita ada warna, ada sentuhan, semua tu kan. Okey. Yes. Dan yang seterusnya, kau tengok warna air jernih dengan tidak berwarna. Okey, saya rasa ini antara teknik-teknik yang ramai pelajar-pelajar kena ingat. Mungkin dia bila dia menulis contohnya macam warna air jernih kan, dia ingat, betul lah. Rupanya salah cikgu kan. Dari segi penerangan pelajar tersebut dan sebab kecuaian. Jernih ni kadang-kadang boleh maksudnya dia greening colour, hijau, tapi dia masih boleh nampak see through. Itu jernih. Okey. Maksudnya. Baik. Tidak berwarna tu memang totally colourless lah. Macam air yang kita minum tu. Baik. Okey. Now, yang keempat, kadar tindak balas perlahan atau cepat. Sebenarnya kadar tindak balas bertambah atau berkurang. Jadi yang betul itu adalah bahasa-bahasa kimia lah yang patut pelajar-pelajar gunakan sewaktu mereka menjawab kertas peperiksaan paper 3 kimia. Baik. Okey. Alright, seterusnya cikgu. Okey. Now, yang kelima, zinc menderma 2 elektron. Sebenarnya perkataan atom ni sangat penting. Okey. Kalau dia terlupa atom, kita orang boleh nafikanlah. Mungkin dia ion. Sebab zinc ni adalah logam. Dan logam menjadi cation bila dia menderma elektronnya. Okey. Baik. Okey. Now, ion bromin. Ini pun salah. Sebenarnya ion bromide ataupun bromida. Ion bromida. Now, ion H+ bertambah. Dia kena kepekatan ion H+ bertambah. Okey. Dan yang ke-8 pula, elektron bergerak dari logam zinc ke logam kuprum. Maksudnya ni,
kenapa dia salah ya? Sebab maksudnya kita sedang mengatakan bahawa elektron tu dia jadi Superman. Dia boleh Terbang. Tak logik lah macam tu. Dan sepatutnya adalah elektron bergerak dari logam zinc ke logam kuprum melalui wire penyambung. Mestilah dia bergerak, ada laluan dia. Dan bukannya terbang. Ya. Okey, baik. Okey. Yang ke-9. Kedudukan zinc berada di atas kuprum. Apa? Di atas kuprum apa? Dalam siri elektrokimia. Okey. Atau kalau kita nak modify bagi dia lebih amazing dan super, zinc lebih elektropositif berbanding kuprum. Okey. Baik. Cikgu, saya ada satu soalan, Cikgu. Sekiranya lah kalau pelajar-pelajar ini menulis seperti ini kan, kedudukan zinc berada di atas kuprum, ianya dikira salah ataupun markahnya setengah sahaja atau macam mana, Cikgu? Dia bukan totally salah. Tapi dia masih boleh mendapat markahnya. Tapi tidak skor lah, maksudnya berkurangan lah markah mereka. Ya. Okey. That means seperti yang saya streskan tadilah. Pastikan kertas soalan tu berjawab. Dari first sampai last. It doesn't matter blank ke tak blank sebab dia kertas 3. Baik. Okey. Yang ke-10, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. There is nothing wrong with this statement. Tapi ada loophole-nya. Dia kena lembab. Maksudnya setelah dicelup, ianya menjadi lembab. Dia kena ada air. Sebab air kan pelarut universal. Dan badan kita pun air kan? Dipenuhi dengan air. Dipenuhi dengan air. Baik. Next. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak membuat inference pula. Okey? Sebab kita dah tahu dah proper way, cara yang betul untuk menulis pemerhatian. So sekarang kita akan masuk kepada inference pula. Okey. Sini saya bagi beberapa contoh. Okey. Contoh eksperimen yang pertama yang melibatkan kadar tindak balas. Okey. Pemerhatiannya mendakkan kuning terbentuk. Okey, apa mendakkan kuning tu? Apa tu, Cikgu? Ya, sulfur. Terbentuk. Okey, maksudnya dari mendakkan kuning ni, kita nak berdasarkan teori yang kita telah pelajari, apa benda yang mendakkan kuning ni sebenarnya? So dia adalah sulfur terbentuk. Ini saya pasti siapa yang belajar ni dia tahulah kan? Untuk menjawab. Dia mesti dah kendalikan eksperimen tersebutlah di dalam kelas. Okey. Yang seterusnya untuk kes eksperimen yang melibatkan termokimia, suhu termometer bertambah. Kita selalunya tengok suhu yang bertambah kan? Okey. Kenapa? Tindak balas ini adalah jenis eksotermik. Ataupun kalau nak senang lagi, tindak balas ini membebaskan haba. Sebab tu suhu naik kan? Ya. Itu kalau mereka jawab seperti itu pun dikira betul juga, Cikgu. Ya. Baik. Okey. Sebab macam satu contoh lagi ialah bila kita demam panas. Kan suhu naik. Badan kita pun terasa panas kan? So haba terbebas. Macam tu kes dia. Baik. Okey. Now, untuk pengaratan pula, kita ada pemerhatiannya larutan kuning kalium heksasianoferat 3 bertukar menjadi mendakkan biru tua. Okey, apa inference-nya? Ion ferrum 2 terbentuk. Ataupun paling senang, pengaratan berlakulah. Sebab bila kita nak menentukan pengaratan, kita menggunakan penunjuk kalium heksasianoferat 3. Dia akan bertukar menjadi mendakkan biru tua. Okey. Now. Next, jadual berkala unsur kumpulan 1 pula. Okey, yang ni pemerhatiannya melibatkan apabila logam tu bergerak di atas permukaan air dengan bunyi hiss. Ingat lagi tak eksperimen ni? Saya mungkin ingat-ingat lupa, Cikgu. Mungkin masa tu masih eksperimen ni yang paling mengujakan. Cikgu letak logam kat dalam air tu tiba-tiba meletup. Ya.
Ingat lagi kan? Oh, yang inilah. Ya. Oh, okey. Okey, so inference-nya ialah logam adalah reaktif. Reaktif. Sebab tu dia boleh bergerak dengan bunyi his kat His. permukaan air. Ah. Okey. Ataupun caranya yang paling senang, logam bertindak balas dengan air. Okey. Untuk kes bab garam pula, kita ada mendakan putih terbentuk. So garam adalah tidak terlarut. Dalam bab garam ni dia basically dia punya pemerhatian senang. Semuanya mendakan putih, kebanyakannya lah. Kebanyakan. So there's the keyword lah cikgu Yes. Itu keyword dia. Alright. Okey. Okey. Now, sekarang kita akan masuk pula definisi secara operasi. Okey. Now, selalunya seperti yang saya kata tadilah, ini adalah musuh utama pelajar. Dia orang bila tengok definisi secara operasi tu, jadi takut ke apa? jadi takut. Kenapa cikgu? Sebab ini ke yang mereka perlu terangkan daripada mula eksperimen sehingga selesai? Dia lebih kepada generalization kan, dia punya statement tu. Ya. Macam mana dia nak build up dia punya ayat tu. Tu yang jadi masalah tanya, mereka. Cikgu ada berapa banyak? Ada 14 ke? Ada 10 ke? Baca kat sini ada 10 saja. Jadi sebenarnya macam mana tu cikgu? Kita nak selesaikan. Kita tengok cara untuk selesaikannya. Senang je. Dengan 2 soalan ni. Alright. Okey. First, apakah yang dilakukan? Maksudnya sepanjang eksperimen tu, apa yang dilakukan? Okey. Lepas tu, bila apa yang dilakukan dah dibuat tadi tu, apa yang dia perhatikan? So, bila dia ada 2 soalan ni, dia boleh membantu murid-murid untuk menjawab soalan tu supaya dia lebih senang. Baik. Okey. Nampak cikgu explain nampak mudah ya? Ya. Baik. Okey cikgu. Tapi saya pasti anda semua nak tahu macam mana kita nak tackle apabila wujudnya definisi secara operasi ni kan cikgu kan. Tapi macam biasalah kita nak relax dulu. Ramai yang kita macam chill dulu. Mungkin ada yang pelajar di rumah tu macam banyaknya. Adik break. Banyaknya. Okey, tak apa. Inilah masa untuk anda take a break, minum-minum dulu. Tapi kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Macam mana semua? Okey ke? Kita baru setengah jalan tau. Jangan tiba-tiba nak ponteng kelas lah, nak ke mana, nak main game. Relax dulu, kita ada lagi. Makan coklat. Untuk anda skor subjek kimia kertas 3 ini. Seperti tadi cikgu kita tengok membuat definisi secara operasi. Dan cikgu kata ini pelajar kena extra pay attention. Betul cikgu Ya. Cikgu, dipersilakan. Jom. Okey, mari kita tengok pula eksperimen tentang tindak balas peneutralan. Okey. Now, so seperti yang saya kata tadi, apa yang dibuat? So first ialah kita kena utamakan apa yang dibuat sepanjang eksperimen tindak balas peneutralan. Okey, dalam kes ni proses apabila asid hidroklorik dititratkan ke dalam tak betul cikgu. larutan natrium hidroksida yang mengandungi phenolphthalein. Panjang kan? Panjang. Tapi kena tulis juga. Okey. Apa yang diperhatikan ialah larutan merah jambu berubah kepada tak berwarna. Okey. So sebenarnya 2 soalan ni yang kita jawab tadi, kita boleh membentuk satu ayat. Oh, okey. Ya, kita macam breakdown kan. Bila dah breakdown dia jadi senang. Baik. Faham? Okey. So kalau kita combine, kita gabungkan 2 pernyataan ni tadi. Baik. Proses apabila asid hidroklorik dititratkan ke dalam larutan natrium hidroksida yang mengandungi phenolphthalein menghasilkan Larutan merah jambu berubah kepada tak berwarna. Maksudnya dia tulis balik soalan tu ke atau macam mana cikgu? dia tulis balik apa yang dia jawab tadi. Oh, apa yang dijawab di atas tu lah. Okey. Nah, cikgu yang cikgu highlight merah tu keyword ke atau macam mana? Keyword apa proses tu sebenarnya, apa yang terlibat tadi tu. Oh, okey. Baik.
Okey. Okey. Tak adalah susah cikgu Sebenarnya tak ada lah kan. Okey, faham cikgu? Okey, kita tengok yang kedua. Ha. Okey. Yang ni ialah eksperimen, contoh set up eksperimen untuk kekenyalan getah. Okey. Getah. Kan dia ada dua jenis. Satu yang kenyal, satu yang tak kenyal. Okey? Now, kita tengok. Apa yang dibuat ialah apabila jalur getah digantung pada pemberat. Yang itulah Kita untuk bagi gantung gambar di sana. jalur getah ni pada pemberat. Alright. Okey. Apa yang kita perhatikan ialah panjang jalur getah selepas pemberat dialihkan sama dengan panjang sebelum eksperimen. Okey. Okey, maksudnya awal-awal eksperimen tu panjangnya contohnya lah 5.7 cm. Lepas kita gantung pemberat, kita ambil alih pemberat tu, panjangnya tetap 5.7 cm. Jadi dia tidak berubahlah. Maksudnya getah ni kenyal. Kenyal. Okey. Sebab tu dia eksperimen tentang kekenyalan getah. Oh, okey. Then, Jadi jawapan penuhnya pun kita ambil balik apa yang kita tulis di atas. ya. So that means dia kalau dia ikut tips ni, dia memang boleh jawab. Boleh jawab Baik. Itu keyword dia kepada anda semua. Sekiranya kalau apa yang dibuat dan juga apa yang diperhatikan tu jawapan dia okey, ambil balik je kan? Ya. Salin balik je untuk bagi jawapan penuh. Ya. Okey. Baik. Okey. Alright. Now, let's continue. Okey, balik kepada contoh tadi. Contoh yang first tadi yang kita ambil bacaan Burette tu kan? Ingat lagi tak? Ingat. Murid-murid yang kat luar tu, ingat lagi? Okey, kita tengok. Now, kita akan gunakan data ni untuk berkomunikasi pula. Okey. Okey, macam mana? Now, soalannya boleh jadi bina satu jadual untuk merekod bacaan awal Burette, bacaan akhir Burette dan isi padu asid hidroklorik dalam set 1, set 2 dan set 3. Maksudnya, bila kita dah tulis semua bacaan tadi, sekarang ni kita akan transfer data tu dalam bentuk jadual. Okey. Jangan malas nak lukis jadual. Yang penting buat pembaris. Sebab kan ada murid-murid yang malas nak lukis jadual tu kan kadang-kadang. Dan yang lukis 1 apa, 2 apa, 3 apa tanpa membuat jadual cikgu yang tu salah. Tak boleh. Okey. Macam tu memang tak boleh Sebab dia kata kat sini pun dah terang-terang bina satu jadual. Okey. Jadi jawapannya seperti inilah cikgu. So kalau kita balik kepada slide tadi. Boleh cikgu? Ya. Maafkan saya cikgu. Okey. Tadi set 1 kita punya bacaan 0.30 cm padu dengan bacaan akhir 25.30 cm padu. Okey, kita ambil contoh ni dulu Okey. Kita pindah ke dalam jadual. Okey. Tapi sebab ini adalah Burette, janganlah lupa bacaan Burette yang sebenar. Kita kena tolakkan. Kena tolakkan. Sebab banyak tu je yang terlibat. Dia bukan sepenuhnya 25.30. Okey, faham. Faham kan? Okey. So sama juga dengan set 2 dan set 3. Set 3. Yeah. Cikgu, kalau diorang lukis jadual tapi bacaan awal, akhir tetapi bacaan Burette mereka salah, mereka masih lagi mendapat markah atau macam mana cikgu? Masih dapat. Masih dapatlah. Bukan tak dapat. Sekarang ni kita nak menyempurnakan jawapan mereka. Okey. Yeah. Okey. Alright. Now, kita tengok bahagian menginterpretasi data boleh. Dalam kertas 3 confirm ada menginterpretasi data. Okey, tapi macam mana bentuk soalannya? Hitungkan isi padu purata asid hidroklorik HCl 2.0 mol per dm padu yang diperlukan untuk menetralkan 25.0 cm padu larutan natrium hidroksida NaOH 2.0 mol per dm padu. Jangan dikelirukan oleh soalan ayat kat bawah ni. Okey. Baik. Sebab kadang-kadang kita ada murid-murid yang kat luar tu yang dia baca tu tiba-tiba
Muka dia jangan macam. Dia jam. Jadi jam Muka dia sekejap. Macam apa yang dia nak sebenarnya ni? Sebenarnya senang je. Dia cuma nak kita tambah semua isi padu tadi, bahagikan dengan 3. Oh. Sebab 3 ni kan bacaannya. Sebab 3 bacaan. Oh, Betul okey. tu. So kita dapat nilainya. Tambah. Oh. Soalan kau main panjang, jalan kira pendek je. Itu macam cikgu cakap tadi, Hafiz. Sekiranya kalau anda dah faham ataupun Dah tahu tekniknya, teknik dan juga strategi untuk menjawab soalan, InsyaAllah sebenarnya kita senang faham. je. Okey, baik. Okey. Alright, jadi dapatlah jawapannya. Ya, so sepatutnya dia senang lah. Dia cuma macam ni je. Okey. Nah, Alright. kita tengok untuk bahagian mengeksperimen. Inilah item jenis respons terbuka. Okey, terbuka. Nah, dalam item ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkara. Okey. First ialah sama ada dia nak tanya tentang penyataan masalah ataupun tujuan eksperimen. Tengok mood soalannya lah. Kalau mood dia tak baik macam mana tu cikgu? Nak tanya apa tu cikgu kalau mood dia tak baik? Mungkin dia nak tujuan yang panjang ke? Kalau mood dia tak baik. Tahun lepas apa cikgu? Untuk SPM 2019. Tahun lepas, Mood dia baik ke tak baik? mood dia okey. Oh, mood dia okey. Mood dia okey. Main mood kau Tahun ni kita pelik macam tak okey. Okey. Baik. Seterusnya cikgu. Nah, yang kedua, hipotesis. Okey. Tapi saya rekomenkanlah pelajar untuk menulis pemboleh ubah dulu. Kenapa cikgu? Sebab hipotesis ni dia memerlukan pemboleh ubah. Baik. Sebab bila kita dah ada pemboleh ubah, baru hipotesis tu datang naturally. Dia boleh datang. Okey. Lepas tu pemboleh ubah seperti biasalah yang tadi kita dah sentuh tadi tu kan, 3 tu kan. 3. Ya. Okey. Senarai bahan dan radas. Okey, yang ni dangerous sikit. Dia tak boleh main macam tulis apa yang dia nak tulis. Sebab kadang-kadang kita kena tengok balik eksperimen itu. Kalau eksperimen tu memerlukan larutan, dia mesti ada satu bekas untuk mengisi larutan tersebut. Baik. Kalau dia terlupa bekas tu, eksperimen kira bahagian bahan dan radas ni kira dia eksperimen tak berfungsi tau. Okey. Sebab dia boleh dipertikaikan. Okey. Contohnya kalau kita ada larutan tu kita nak tuang kat mana? Dia kena ada support dia. Jadi pelajar perlu familiar dengan alatan dan juga radas. Dalam sesebuah eksperimen. Baik. Okey. Nanti kita tanya cikgu. Terusnya ada prosedur lah cikgu kan? Prosedur dan juga penjadualan data. Ya. Okey. Alright. Okey. Now, kita tengok apa benda ni in depth. Okey. Okey. Now, kita tengok penyataan masalah ni bagaimana penulisannya. Okey, dia kena bagaimana, dia mula dengan perkataan bagaimana. MV manipulated lah. Okey, manipulated variable mempengaruhi RV tadi, iaitu yang responding variable tu. Ya. Okey. Nah, untuk penulisan hipotesis seperti yang saya kata tadilah, kita kena mulakan dengan pemboleh ubah dulu. Baru boleh tulis hipotesis. It's okay to skip. But janji ada jawapannya. Baik. Okey. Now, untuk hipotesis ni, jika MV bertambah atau berkurang, maka RV bertambah atau berkurang. Ataupun satu lagi caranya ialah jika MV maka RV. Ini adalah keyword kalau kita nak jawab. Yes. Jika dan maka. Ya. Okey. Maksudnya perkataan yang kita kena ingat adalah bertambah, berkurang. Bertambah, berkurang. Untuk MV dan juga RV. Okay. Janji dia ada gesture of perubahan tu. Itu yang penting. Baik. Okay. Now, senarai bahan dan radas pula, dia mesti ada satu bekas dengan larutan. Kalau melibatkan larutan lah. Okey. Dan atau bahan kimia yang diperlukan. Sebab kalau kita kekurangan sesuatu kat situ, kita akan eksperimen itu umpama dia tidak berfungsi langsung. Now, untuk prosedur, ni tipsnya. 2M, 1O, 2R.
Ingat 2M, 1O, 2R. Bagi prosedur cikgu. Ya. Okey. Okey. 2M ni kita break down kepada dua. Satu ialah measure. Measure tu sukat. Okey. Mix, campur. Dalam kimia kan memang campur. Ya. Kalau tak campur, confirm bukan kimia. Yeah. Macam kami lah tak bercampur, tak ada chemistry. Kami ada fizik je. Alright. Dan Okey. seterusnya observe. Observe. Ah. Perhatilah. Okey. Okey. Record dengan repeat. Definitely dia kena record punya. Oh, okey. Dan kita akan ulang. Mm-mm. Sebab kita ada manipulated variable. Okey. So kita kena ulang. Okey. Nah, penjadualan data. Dah nama penjadualan data. So kita perlu jadual. Perlukan jadual. Jadual dengan sekurang-kurangnya 3x3 MV dan Yes. RV dilabelkan maksud. Maksudnya macam mana cikgu? 3x3 ni maksudnya dia 3 column, 3 row. Jadual 3 lah. baris, 3 lajur tu. Oh, okey. Standard. Seperti Dan- jadual yang tadi cikgu tunjuk tu jugalah. Ya, betul Okey. tu. Alright. Okey, dan MV dan RV kena dimasukkan kat dalam jadual tersebut. Okey. Okey. Jadi pelajar-pelajar di rumah, screenshot ni. Penting Saya rasa keyword yang paling pentingnya kalau kita faham kan macam 2M, 1O, 2R bagi prosedur ni saya pasti mereka dapat menjawab dengan mudah, Hafiq. Ya. Baiklah, jadi sekarang sebenarnya kita nak berehat terlebih dahulu. Serius ah? Tak ada bunyi loceng pun, krik. Lambat. Ngam-ngam bunyi. Ngam-ngam bunyi dia. Baiklah, kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kalau nak pergi makan coklat, nak minum air ke. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Stay safe, guys. Ya, bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Okey, kita sangkut di mana tadi? Kita sangkut di ini dia, cikgu. Kita dah tahu dah macam mana kita nak tackle kan bagi soalan ini. Kita pun dah tahu apakah teknik-tekniknya dan seterusnya cikgu boleh sambung? Okey, kita tengok contoh. Ya. Okey. Now, sebelum tu, kita kena tahu item jenis apa yang selalunya ditanya. Dia ada 2 jenis je. Okey. Sama ada dia nak guna cara stimulus, stimulation. Okey. Okey. Stimulation. Ataupun situasi harian. Inilah kebat. Okey. Ini ada kebat. Main Alright. fikir aras tinggi. Dah nama kimia memang ada kebat kan? Okey. Betul lah, cikgu. Okey, jadi kita dah tahu dah. Okey, kita tengok contoh. Now, Oh. kejelagaan. Ini adalah satu contoh soalan yang menggunakan cara stimulus. Okey. Okey. Now, eksperimen ni adalah berkaitan dengan sebatian karbon yang menguji kejelagaan. Rajah 8.2 menunjukkan pembakaran hidrokarbon A dan hidrokarbon B dalam udara. Okey, kita ada kertas turas Filter yang paper. letak kat atas 2 mangkuk penyejak ni yang mengandungi hidrokarbon A dan hidrokarbon B tadi. Okay, Alright. so yang ni sebenarnya kira soalan senang sebab radas tu depan mata. Oh, yang inilah. Okey. Kan? Radas tu dah betul-betul depan mata. Oh, baik. Okey, kita tengok. Now, pernyataan masalah. Kalau kita tengok balik soalan tadi, dia adalah tentang kejelagaan dan jenis hidrokarbon kan? Ya. So, ingat lagi tak? Tadi saya kata bagaimana kan? Kita kena mula dengan perkataan bagaimana tu. Yap. Sebatian karbon mempengaruhi Kejelagaan. So, kejelagaan dengan sebatian karbon ni kita ekstrak keluar dari soalan. Okey, kita tengok pula pemboleh ubahnya. Dimanipulasikan ialah jenis hidrokarbon. Ataupun kalau ada calon tu dia nak tulis hidrokarbon A, hidrokarbon B, diterima juga. Boleh juga, cikgu Ya. Okey. Okey. Bergerak balas pula ialah kejelagaan. Dan dimalarkan isi padu hidrokarbon. Okey. Okey. Now, kita tengok hipotesis. Sekarang kita nak tahu hipotesis macam mana nak tulis pula lah. Okey. Now, sebab jenis hidrokarbon ni
calon-calon memang dah sedia tahu dah. Dia ada banyak-banyak bilangan karbon tu memang akan bertambah. So, bila bilangan karbon tadi bertambah, dia menjadi pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey? Dan kejelagaan bertambah. Okey? So, ini adalah RV-nya. Oh, okey. So, hipotesis cara tu yang kita ikutlah. Okey, seperti mula-mula tadi yang kita dah sentuh tadi kan. Ya. Ya. Okey, radasnya pula mangkuk penyejat dengan kertas turas. Okey. Dan bahan hidrokarbon A dengan hidrokarbon B. Okey. Semua kat dalam soalan kan? Cikgu Will, ini semua memang maksudnya membantu pelajar untuk menjawab lah. Sebab Ya. dalam gambar dah ternyata. Dia dah bagi jawapan dah sebenarnya. ternyata. Cara kita orang kata apa, tak sedar kan? Alright. Okey cikgu. So ini dah full marks lah kan? Belum. Ada lagi. Belum. Belum. Okey. Ada lagi. Okey. Ingat lagi prosedur tadi. 2M, 1O, 2R. Okey. M pertama, measure. M ni yang selalunya pelajar-pelajar kat luar tu selalu lupa. Dia orang sebelum kita masukkan sesuatu kita kena sukat kan? Ya. Sukat ataupun ukur lah. Okey. So banyak 2 cm padu hidrokarbon A dan tuangkan ke dalam mangkuk penyejat. So kita kena ingat mesti sukat. Tak sukat macam mana kita nak tahu berapa banyak bilangannya lah. Ya. Okey. Dan sebab ini adalah mangkuk penyejat, isi padunya pun penting. Dan seterusnya letakkan yang ni kan? Nombor 2. Dengan menggunakan penuh Bunsen, nyalakan api. So itu dah lagi 1M, cikgu, betul Ya, dia consider mix. Sebab dalam kes ni kita tak campur dia dengan apa-apa. Tapi kita bakar dia. Dia lebih kepada tindakan yang akan dilakukan pada benda tu. Dan rapatkan ke arah mangkuk penyejat berisi hidrokarbon A. Okey. Lepas tu, yang ketiga, kita akan letakkan sekeping kertas turas di bahagian atas mangkuk penyejat tersebut. Sebab tu kita boleh track jelaganya. Okey. Alright. Okey. Now. Ini dia. Nombor 4. Kita perhatikan kan? Ya. So, O, observe. Oh. Tengok mata. Guna mata tengok. Alright. So, perhatikan apa yang berlaku pada kertas turas. Okey. Dan nombor 5. Rekodkan pemerhatian anda. Ya, R. That's Okey. the first R. R yang pertama. Rekodkan. R yang kedua pula, ulangi langkah 1 sehingga 5 dengan menggantikan hidrokarbon A dengan hidrokarbon B. R, repeat. Betul cikgu? Macam tu je. Untuk prosedur. 2M ni tadi, M pertama ialah measure, sukat. Okey, sukat. Maksudnya kalau kita ada larutan, ada jisim, okey, semua ni kena sukat. Okey. M yang kedua ialah mix, campur. Dalam kimia, campur confirm ada. Okey. Kena ada. Okey. Alright. Ataupun gesture yang menunjukkan ada tindak balas yang berlaku kat situ. Itu ialah second M. O, observe, perhatikan. Okey. Perkataan dia cuma perhatikan apa yang berlaku saja. Baik. Lepas tu satu lagi R, first R ialah record. Dia kena rekodkan pemerhatian dia tu. Bila dah rekod, baru dia ulang, repeat. Repeat ulang tu. Repeat. Faham semua? Faham? Okey cikgu. Jom seterusnya. Kita tengok penjadualan data. Okey. Okey. So tadi kita dah ada MV kita dengan RV kita. Okey, dalam kes ni kita tak perlu 3x3. Cuma let's say kalau pelajar blank, dia letak 3x3 to be safe. Okey? So kita labelkan jenis hidrokarbon A dengan B. Sebab itu adalah manipulated variable kita. Ya. Okey. So macam tu dah habis dah satu soalan. Habis? It can be, dia okey. boleh sependek satu muka surat saja. Right. Tetapi pelajar kena tangkap cara yang betul. Kena gunalah teknik yang betul tu. Okey.
Okey, kita tengok contoh yang kedua. Inilah situasi harian pula. Okey. Dan eksperimen ini melibatkan penggumpalan lateks. Okey. Okey, lateks, getah. Getah. Okey. Rajah 3 menunjukkan bagaimana susu getah diperolehi dari pokok getah dan lateks yang telah dibekukan ditukarkan menjadi getah keping. Ditukarkan kepada getah keping lah. Merujuk kepada rajah di atas, rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan asid dan alkali ke atas penggumpalan lateks. Maksudnya, sekarang ni dalam soalan lagi, kita boleh cari jawapan dah. Baik. Oh. Okey. Soalannya ialah, kita nak rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan asid dan alkali ke atas penggumpalan lateks. Okey. So kalau kita nak, let's say kita nak guna balik penyataan masalah. Okey, penyataan masalah. Bagaimana asid dan alkali? Okey. Kita boleh pergi next. Oh, okey. Bagaimana? Seperti biasa kita guna perkataan bagaimana lagi. Okey. Asid dan alkali mempengaruhi penggumpalan Getah. It's simple as that. Okay. Now, untuk pemboleh ubahnya, kita ada dimanipulasikan asid dan alkali. Bergerak balasnya pula penggumpalan getah. Dan dimalarkan ialah isi padu dan kepekatan asid dan alkali. Isi padu dan kepekatan ni pergi bersama-sama. Okey. Now, untuk hipotesis, kita guna balik pemboleh ubah tadi. Kehadiran asid menyebabkan penggumpalan getah, manakala kehadiran alkali menghalang penggumpalan getah. Okey. Sekarang kita tengok pula radas yang terlibat. Bikar je. Okay. Satu saja. Ya. So bahannya asid hidroklorik atau mana-mana asid. Okey, asid kena asid yang sesuai lah. Okey, larutan natrium hidroksida atau mana-mana alkali dengan lateks. Okey, prosedurnya first M, sukat lagi. Okey, standard ni maksudnya dia boleh berada dalam lingkungan ni lah. 10 ke 25. Dan tuangkan ke dalam sebuah bikar. Okey, yang kedua, dia sukat 5 hingga 10 cm padu asid hidroklorik dan tuangkan ke dalam bikar tersebut. Kita tuang, mix. Mix yang kedua, M kan? M. O, observe. Keperhatikan. Okey. Okey. R, record. Record kan? Pemerhatian. R, repeat. Okey. Kita gantikan asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida. Itulah manipulated variable kita tadi. Nampak tak, Fiq? 2M, 1O, 2R. Ya. Penjadualan datanya, kita ada pemerhatian RV kena masuk. Dan MV-nya ialah asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Okey. Baik, cikgu. Jadi selesai kita di sini untuk kertas 3. Okey, cikgu. Mungkin pelajar-pelajar di luar sana nak tahu juga sementara mereka menunggu masa untuk menghadapi peperiksaan kimia. Apa sebenarnya lagi tips daripada cikgu untuk pelajar-pelajar SPM di luar sana? Okey, sebenarnya kertas 3 ni dia lebih kepada menguji teknik mengeksperimen. Okey. So kalau pelajar-pelajar ni dia fokus kepada experimenting di dalam kelas, saya yakin pelajar-pelajar ni mesti boleh buat. Baik. Dan juga banyak latihan lah. Ya. Dia dengan latihan ni dia sebenarnya banyak membantu pelajar-pelajar ni untuk skor lah dalam kertas 3. So pelajar-pelajar kena ingat kertas 3 adalah kunci kepada untuk skor kertas kimia ni. Baik. Itulah dia. Tadi Afiq dah mention pada awal lagi. Baiklah, cikgu, ada tak kata-kata akhir untuk calon-calon SPM di luar sana pula? Ada tak? Do your best. Okay? Baik. Saya punya perkataan ni bukan good luck. Sebab luck tu dia luck kan, bergantung nasib kepada luck. Tapi
all the best. Alright. Alright. All the best Yes. pada anda semua yang akan mengambil kertas peperiksaan kimia. Baik. Kertas 3 ini, jangan risau, jangan takut. Ingat saja formula. Ya. InsyaAllah anda dapat skor lah Apa-apa bagi pun, subjek jangan cepat mengalah, jangan cepat berserah. Masih ada lagi masa. Kita jumpa lagi di masa akan datang dengan subjek yang berlainan. ini. Ya, ingat, kita belum menang lagi Afiq Ya, sebenarnya. kita belum menang lagi. Jaga kesihatan anda, jaga kebersihan anda dan jaga jarak anda. Baik, Alright. stay home. Saya Akmal Azri. Saya Hafiz Syazwan. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih, Cikgu.